Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. So jika audio jelas macam biasa, tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin ya. Okey, mungkin anda tahu atau tidak tahu berkenaan dengan cadangan RUU, Rang Undang-Undang Mufti Wilayah Persekutuan, yang dibentangkan oleh kerajaan untuk bacaan pertama dan kini bakal dibentangkan untuk bacaan kedua dan ketiga apabila Parlimen bersidang pada bulan Oktober. So bagi mereka yang tidak tahu apa RUU Mufti itu, jadi awak boleh pergi rujuk di media dan sebagainya, sebab kalau saya nak bentangkan, kalau saya nak jelaskan, ianya akan memakan masa. So awak rajin-rajinlah pergi rujuk ya. Now, sepintas lalu ianya memantapkan kuasa yang ada pada mufti dan meluaskan malah kuasa yang ada pada mufti, dan saya pada dasarnya setuju dan sokong inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan dan membentangkan dasar ini ya. Namun perlu diambil perhatian komen raja-raja Melayu, khususnya Raja Perlis yang telah komen berkenaan benda ini, dan perlu diambil kira komen berkenaan. Sebenarnya titah lah, bila kita melibatkan raja kita gelar titah, walaupun ianya komen, ianya pertanyaan, ianya cadangan, kita panggil titah. So perlu ambil kira titah Raja Perlis. Dan saya berharap dalam sebelum pembentangan dibuat, melibatkan juga raja-raja Melayu dalam merangka apa yang akan dibentangkan menerusi RUU Mufti ni. Tetapi saya pada dasarnya sokong, okey, namun saya syorkan perlu ada penglibatan raja-raja Melayu. Now, ada bantahan-bantahan yang telah dikemukakan, dan seperti yang mungkin anda sudah teka, ianya daripada kumpulan-kumpulan bukan Muslim. Now, sebelum saya lanjutkan apakah bantahan yang disalurkan, saya nak tegaskan bahawa apabila mana-mana kumpulan bukan Muslim yang membantah RUU ini atas apa jua sebab, mereka kata ini ke itu ke, dan mengenepikan hakikat bahawa ini hanya melibatkan orang Islam, maka saya tidak boleh terima. Malah saya rasa itu satu perkara yang perlu diteliti oleh pihak berkuasa, kerana ianya kurang ajar. Okey, sebab ini tidak melibatkan orang-orang bukan Islam. Okey, so kalau ada mana-mana kumpulan yang bantah, biarlah, jangan sampai masuk campur dengan hak mufti ke atau undang-undang Islam untuk melakukan penguatkuasaan terhadap orang-orang Islam. It is none of the business of bukan Muslim. Okay. Now, dengan kata-kata itu saya nak rujuk kepada dua kumpulannya. Pertama, Sabah dan Sarawak. Okey, beberapa kumpulan dari Sabah dan Sarawak mendakwa bahawa rang undang-undang mufti akan mengubah Malaysia menjadi sebuah negara Islam. Okey, saya nak berhenti di situ. Saya nak minta kumpulan-kumpulan dari Sabah dan Sarawak ini jangan marakkan berita palsu dan berjaga-jaga sedikit ya. Sebab apabila awak kata negara Islam, maknanya semua tertakluk kepada undang-undang Islam. Ini tidak benar. Dalam RUU Mufti ini, pembentangan dia, apa yang disarankan ini, tidak ada apa-apa yang menunjukkan selepas ia menjadi undang-undang, semua Muslim maupun bukan Muslim tertakluk kepada undang-undang Islam. Awak sedang kelirukan rakyat Sabah dan Sarawak. Ini jahat.
Ya. So saya tak payah baca lebih. Saya tak mau dengar lebih apa yang dihujahkan oleh orang-orang NGO ni. Awak dah biadab. Ya, awak dah biadab. Because your conclusion is wrong. Faham tak? Ya. So baca yang tu je, yang lebih tak payah nak dengar. Nak dengar pun saya tak minat. Ya. Melainkan awak boleh tunjukkan bukti bahawa pembentangan ini akan menyebabkan orang bukan Muslim akan tertakluk kepada undang-undang Islam. So that itself you are wrong. Saya tak payah nak dengar apa-apa lagi. Ya. Tak payah nak dengar apa-apa lagi. Korang biadab. So saya sokong inisiatif kerajaan, dan ini inisiatif kerajaan pimpinan Anwar. Ya, saya dah kata kalau diperbuat sesuatu yang saya setuju, saya kata saya setuju. Ini saya setuju. Okey. Cuma perlu libatkan raja-raja Melayu. Mengapa? Sebab di negeri masing-masing raja-raja adalah ketua agama Islam, dan di peringkat persekutuan yang di Pertuan Agong adalah ketua agama Islam. Dan ini membawa kepada saya kepada komen Latifah Koya. Now Latifah Koya ni sejak 2019 I have quite a lot of respect for her. Ya, saya menghormati dia, perjuangan dia, ya, sejak 2019. Dan saya faham apa yang diketengahkan Latifah Koya yang dibawa oleh Malaysia Kini dan Malaysia Now. Dan Latifah Koya memberitahu bahawa RUU ini lebih kuranglah saya rumuskan sahajalah. Dia bercanggah dengan perlembagaan, dan salah satu perkara yang telah disebut oleh Latifah Koya ialah ia meletakkan mufti selaras dengan sama tahap dengan yang di Pertuan Agong, dan ini seperti memperkecilkan atau mempelekeh kuasa Agong or whatever it is, because Agong ialah ketua agama Islam. Okey, sebenarnya ini pada pandangan saya tidak pada pandangan saya lah, ini tidak betul. Ya, pada pandangan saya di situ tidak ada cacat cela dalam RUU Mufti. Sebab apa? Perlembagaan kita, kalau anda kaji mendalam, dan awak perlu juga rujuk jadual-jadual yang berkaitan, sebab orang selalu rujuk perkara, dia tak rujuk jadual. Dan the whole spirit of the constitution, anda akan mendapati, dan tertulis juga dalam hitam putih dalam salah satu jadual, bahawa kuasa melantik yang ada pada Agong juga memberikan Agong kuasa memecat. Jadi jika mufti itu dilantik akhirnya oleh Agong, walaupun atas nasihat menteri, tetapi Agong tetap lebih berkuasa dalam babak agama. Sebab jika contohnya Agong mendapati mufti itu telah melakukan sesuatu yang tidak betul atau melanggar apa-apa dan sebagainya sehingga boleh dipecat, maka Agong sebagai ketua agama yang mutlak di negara kita boleh memecat mufti itu. Mufti tak boleh pecat Agong, Agong boleh pecat mufti. Seperti mana Agong lantik, Agong boleh pecat. So dengan itu, kuasa Agong ataupun peranan Agong sebagai ketua agama Islam di negara ini tidak tergugat, tidak diperlekeh, tidak diperkecilkan dengan apa jua cara sekalipun. So dari sudut itu, pendapat saya kepada bersandar kepada kenyataan Latifah Koya ialah tidak timbul isu ianya tidak berperlembagaan. But anyway, I respect pendirian Latifah dan kebimbangan Latifah berhubung perkara ini. Ya. So namun perlu dihalusi, dan ianya sesuatu yang dilakukan di bawah pentadbiran ini yang saya kira menunjukkan ada penekanan terhadap nilai-nilai Islam
bagi orang Islam. Okey. Cuma saya bengang dengan kumpulan-kumpulan Sabah dan Sarawak yang memarakkan berita palsu kononnya ini menjadikan Malaysia sebuah negara Islam. Di situ sahaja saya tak nak baca lanjut. Melainkan kumpulan-kumpulan Sabah dan Sarawak boleh tunjukkan bukti bahawa dengan RUU ini diluluskan, maka orang bukan Islam tertakluk kepada undang-undang Islam dan apa yang mufti kata dan tidak kata dan sebagainya. Okey. Dan jika Sabah dan Sarawak MP-MP dia ada rungutan mana-mana perkara yang mungkin menjadi kabur maka mereka perlu highlight benda ni. Tetapi bila saya baca, saya tak nampak apa yang mereka highlight yang menunjukkan ada tanda-tanda orang bukan Islam akan diaibkan dan sebagainya. Saya tak nampak. Okey. So saya rasa benda ni perlu diambil perhatian, iaitu berita palsu yang dimarakkan kononnya ianya akan menjadikan Malaysia negara Islam. Malah ianya, saya kira, menakut-nakutkan orang-orang bukan Muslim di Sabah dan Sarawak. Ini tidak baik. Ya. So itu komen saya lah. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.